واللوح والقلم البديع يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa'a والإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah yang dihormati seluruh warga masjid, Tuan Imam, Tuan Bila, seluruh pihak pengurusan masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita rakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita, dan juga kita bersyukur masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita duduk dalam masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah malam ini kita nak menyambung balik bicara kita, muzakarah kita melalui kitab Umdatul Ahkam, himpunan hadis-hadis yang berkait dengan hukum. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari turas tinggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang ditinggalkan kepada kita, menjadi petunjuk jalan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Dan insya-Allah malam ini kita nak menyambung balik dan kita masuk kepada bab yang baru. Kalau dulu kita baca berkait dengan sembahyang-sembahyang sunat, antaranya kita baca berkait dengan salatul Eid, salatul Eidain, sembahyang dua hari raya. Begitu juga dengan sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Dan insya-Allah malam ini kita nak masuk kepada bab yang baru, babu fi salati alal ghaibi wa alal kubri. Bab pada menyatakan sembahyang ke atas mayat yang gaib dan juga sembahyang ke atas mayat di atas kubur. Di sana ada hadis-hadis perbahasan ulama tentang sembahyang jenazah, sama ada sembahyang hadir ataupun sembahyang gaib. Dan juga ada perbahasan ulama tentang sembahyang jenazah yang telah ditanam. Tanam dah boleh dah nak sembahyang. Lalu di sana ada hadis-hadis, antaranya yang dihimpunkan di dalam kitab kita ini, juga menceritakan perilaku Nabi SAW terhadap satu-satu kematian, berlaku kematian. Dan setiap kematian yang berlaku, tak kira lah sama ada di zaman Nabi SAW sehinggalah ke zaman kita ini, ada tuntutan yang wajib bagi orang yang hidup ini terhadap orang yang telah mati. Perlu dilaksanakan, masuk kategori fardu kifayah, tuntutan secara berjemaah. Maksudnya kalau dilakukan oleh sebahagian daripada kita, maka terlepas dosanya terhadap sebahagian yang lain. Jadi apabila mati ni ada benda yang kita kena buat terhadap orang mati. Bukan pakat kelis saja ramai-ramai tidur lah, ada benda yang wajib kita laksanakan. Dalam kitab-kitab fiqh dia sebut ada 5. Sebahagian kitab fiqh dia sebut ada 4 kefarduan yang wajib ke atas terhadap orang hidup, ke atas orang yang telah mati. Salah satu daripadanya adalah dengan menyembahyangkannya, mendoakan kebaikan kepadanya dengan sembahyang jenazah. Jadi kalau mati tak ada siapa pergi semayang, maka dosa itu ditanggung oleh semua orang. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila fardu kifayah itu tidak dilaksanakan. Seorang tak apa dah, makanya terlepas
dosa terhadap orang yang lain. Jadi dia sebut ada 5 perkara yang wajib terhadap orang hidup ke atas orang yang mati. Yang kita kena buat selain daripada sembahyang ada 4 lagi. Mati itu kena tunaikan hak terhadap kematian itu. Taksilul mayyit, takfinuhu, hamluhu, wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ada 5. 1 mandi, mengkafankan, bawa ke tanah perkuburan, sembahyangkan, dan juga sembahyangkan, bawa ke tanah perkuburan, dan juga dikebumikan mayat itu. Kalau dilaksanakan kelima-lima itu, maka tuntutan wajib telah gugur kepada orang yang lain. Cuma malam ni tajuk Nabi SAW pernah sembahyang gaib terhadap satu kematian yang berlaku di zaman Nabi SAW. Hadis yang kita nak bicara pada malam ini adalah hadis yang ke-152. Al-hadis Usani wa Khamsun ba'da miyah. Hadis yang ke-152. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najasi fi yaumil ladzi mata fihi wa kharaja ila musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Al-hadis salis wa khamsun ba'da miyah. Hadis yang ke-153 an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najasi fa kuntu fi saffi tsani aw as-salis. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, cuma lafaz hadis ini adalah daripada Imam Bukhari, dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin meriwayatkan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Hurairah berkata, na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najasi. Na'a maksudnya memberitahu khabar orang lah, bahawasanya Najasi telah pun mati. Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat. Najasi ini raja yang duduk di Ethiopia, yang duduk di Habsyah. Ketika berlaku hijrah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabatnya berhijrah, pada peringkat awal yang pertama adalah hijrah ke Habsyah. Antara hijrah dapat perlindungan daripada raja yang memerintah Habsyah pada waktu itu adalah An-Najasi. Lalu apabila Najasi ini mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat-sahabat. Ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Walaupun pada waktu itu tak ada lagi kaedah-kaedah perhubungan yang ada macam zaman kita ni, tak ada telefon, tak ada apa, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat khabar daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, lalu Nabi tahu bahawasanya hari itu Najasi mati. Lalu Nabi pun ajak sahabat-sahabat, wa kharaja ila musalla, Nabi pun ajak sahabat-sahabat keluar ke satu kawasan padang, kawasan tempat dia sembahyang. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat-sahabat buat saf, lalu Nabi sembahyang dengan 4 kali takbir, sembahyang mayat gaib, sebab Najasi tidak ada di Madinah pada waktu itu. Najasi ada kampung dia lah di Habsyah. Lalu apabila Nabi tahu tentang kematiannya, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat dan ajak sahabat-sahabat untuk sembahyang jenazah gaib untuk mayat An-Najasi. Sebab itulah kuat pandangan mengatakan An-Najasi telah pun memeluk Islam. Kalau tidak, Nabi tak ajaklah sahabat-sahabat sembahyang. Najasi walaupun dia asalnya beragama An-Nasara, agama Kristian, dia tertarik dengan apa yang dipamerkan oleh sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Lalu Najasi juga masuk Islam. Apabila dia mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat-sahabat untuk sembahyang gaib. Jadi berdasarkan peristiwa ini, sama ada hadis daripada Abi Hurairah ataupun hadis daripada Jabir. Hadis yang kedua, hadis daripada Jabir. Jabir kata, aku sembahyang mayat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayat An-Najasi, sembahyang jenazah gaib. Fa kuntu fi saffi tsani aw salis. Aku duduk di saf yang kedua ataupun yang ketiga. Dia pun tak berapa nak ingat, dia kata sama ada duduk saf kedua ataupun saf yang ketiga. Nak beritahunya Nabi ajak ramai orang untuk sembahyang jenazah apabila berlaku kematian kepada Raja Habsyah An-Najasi. Nabi panggil semua sahabat-sahabat, sehingga Jabir kata dia duduk yang saf yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi melalui dua riwayat hadis ini menjadi dalil kepada ulama-ulama fiqh menyatakan di sana ada pensyariatan sembahyang jenazah bagi jenazah yang gaib.
Gaib ni maksudnya yang tak ada sini lah, tak ada kapur ni. Bukan kata gaib ni tak ada pinjah ada di kala pandang, tu tak panggil gaib, tu dekat. Disyarat dia di luar kawasan. Di luar kawasan, lebih daripada dua marhalah. Nak pergi tak boleh. Itu maksudnya. Bukan kata mati kala pandang kita nak semayang gaib di Masjid Jamik Binjah, tak boleh. Pergi kala pandang lah, dekat, bukannya jauh. Maksudnya yang jaraknya jauh dua marhalah, negeri yang berbeza, maka boleh sembahyang jenazah bagi jenazah yang gaib. Ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i berdalilkan hadis ini, dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan juga hadis Jabir bin Abdullah ini. Imam Syafi'i berpegang dalam pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, diikuti oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya sembahyang jenazah yang gaib itu adalah satu pensyariatan yang disyariatkan. Maksudnya boleh buat, tidak jadi masalah untuk buat, dengan syarat tidak semua kematian boleh kita sembahyang mayat ni yang gaib. Dengan syarat, ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i, dengan syarat orang yang mati itu, ketika orang yang sembahyang nak menyembahyangkan jenazah yang gaib, orang yang telah mati itu mesti dia ahli sembahyang ketika matinya si mati. Maksudnya ketika berlaku kematian, orang itu, orang yang nak tolong sembahyang gaib ini, dia mesti ahli sembahyang. Dia mati tahun 2010, boleh tak kita nak sembahyang mayat gaib untuk dia? Boleh ke tak boleh? 10 tahun dah dia mati. Boleh tak nak sembahyang mayat gaib? Kena ukur dulu. Ketika kita nak sembahyang tu, ketika kita nak sembahyang tahun ni, tahun 2020 ni, ketika kita nak sembahyang ni, kita pada waktu dia mati tu, adakah kita ahli sembahyang bagi dia ataupun tidak? Kalau kita ahli sembahyang bagi dia, maka hukumnya boleh kita sembahyang. Maksudnya orang yang lahir pada tahun 2010, orang yang lahir pada tahun 2005, mayat mati tahun 2010, dia lahir pada tahun 2005. Jadi waktu mayat mati tu umur dia baru 5 tahun. Tahun 2020 dia nak mayat untuk mayat yang mati tahun 2010. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tahun kematian mayat itu, pada waktu itu dia bukan ahli sembahyang bagi jenazah itu. Dia baru umur 5 tahun. Tidak ada tuntutan untuk dia sembahyang kepada mayat ketika matinya. Jadi ketika waktu yang lain juga tidak dituntut. Walaupun pada tahun 2020 umur budak tadi adalah 15 tahun dah. Umur 15 tahun balik dah. Boleh tak dia nak sembahyang? Tetap tidak boleh. Sebab ketika matinya dia bukan ahli sembahyang bagi jenazah yang mati itu. Sebab itulah tak boleh nak sembahyang kepada sahabat-sahabat mati dah. Sahabat zaman Nabi. Kita tak ada lagi pada waktu itu. Jadi kita nak sembahyang ke ayuh kita boleh tak? Gaib. Time watia itu tak dah. Tu tak pandang nak sembahyang ni. Dah tua-tua ni belajar dapat sembahyang mayat ni, kita nak sembahyang. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengan syarat ketika ayuh kita mati tu kita ahli ibadat untuk buat sembahyang jenazah. Maksudnya kita telah pun balik pada waktu kematiannya. Jadi boleh. Ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan berbeza dengan ulama-ulama yang lain, antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam mazhab Hanbali, Imam Malik bin Anas dalam mazhab Maliki mengatakan sembahyang jenazah gaib tidak disyariatkan, tidak dituntut. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada An-Najasi, Raja Habsyah ini adalah khususiat untuk Nabi SAW dan tidak diberi kepada orang lain. Sebab itulah dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal mengatakan tak boleh kita nak buat sembahyang mayat gaib. Tak boleh. Begitu juga dalam mazhab Malik tak boleh. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Mana dalilnya? Dalilnya ketika mati orang lain, Nabi tak sembahyang gaib. Ketika sahabat-sahabat mati, pada waktu yang lain, Nabi SAW tak buat sebagaimana Nabi SAW buat kepada An-Najasi. Dan menunjukkan di sana tidak ada pensyariatan secara umum, tapi disyariatkan secara khusus ketika kematian An-Najasi sahaja, tidak diberi pada orang yang lain. Tapi pandangan ini tidak muktamad dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Ahmad ini, dan lebih kuat muktamadnya pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan disyariatkan sembahyang mayat gaib. Sebab itulah ramai ulama tarjih mengatakan sembahyang mayat gaib itu boleh. Cuma dia ambil jalan pertengahan. Sebagian ulama ahli hadis mengambil jalan pertengahan di antara dua pandangan ini, sama ada Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki.
Dia ambil jalan pertengahan dengan mengatakan boleh kalau kita nak buat sembahyang-sembahyang gaib dengan syarat orang yang mati itu tidak ada orang sembahyang baginya. Seumpama yang berlaku kepada An-Najasi. Najasi mati di negeri orang tidak beriman. Negeri orang yang tidak beriman, maksudnya di negeri asing. Najasi mati. Lalu boleh jadi orang tak sembahyang untuk Najasi. Lalu Nabi SAW sembahyang. Ambil pandangan mengatakan bahawasanya tidak ada orang yang sembahyang jenazah bagi jenazah An-Najasi. Jadi dia pegang pendapat yang tengah-tengah mengatakan kalau mayat itu tidak ada orang yang sembahyang, boleh kita sembahyang gaib. Kalau ada jenazah itu telah pun disembahyangkan, maka tak perlu lagi sebab tuntutan fardu kifayah itu telah pun dilaksanakan. Ada dah orang tolong sembahyang. Jadi tak perlu lagi untuk kita buat sembahyang gaib. Cuma dalam pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, afdal dan sunat kalau berlaku kematian secara mutlak, secara umum boleh kita buat sembahyang gaib bagi jenazah yang kita tak ada untuk sembahyang gaib. Ada ulama kata tak boleh lebih pada 3 hari selepas kita mendapat berita kematian. Ada ulama kata tidak boleh lebih daripada sebulan. Nabi SAW sembahyang jenazah. Waktu cerita bab sembahyang atas kubur. Kalau sembahyang gaib ini boleh. Syaratnya syarat umur tadilah. Syarat umur. Ketika berlaku kematian itu kita ahli bagi sembahyang jenazah. Dalam hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin menyebut Nabi ajak ke musalla. Musalla ni maksud tempat sembahyang. Tempat sembahyang di luar daripada kawasan masjid. Tempat sembahyang di kawasan lapang, di Sahraq, di kawasan padang lah Nabi ajak sahabat-sahabat. Jadi boleh tak kita nak sembahyang di masjid, sedangkan Nabi SAW biasanya buat di luar daripada masjid, di kawasan yang boleh memuatkan orang ramai. Nabi ajak sahabat-sahabat keluar daripada masjid di sembahyang di musalla. Tempat yang biasa Nabi SAW buat sembahyang Idain, sembahyang raya. Di dekat dengan rumah Abu Bakar. Di kawasan lapang Nabi ajak sahabat-sahabat pergi sembahyang situ, nak sembahyang istisqa, nak sembahyang hari raya, sembahyang yang melibatkan orang ramai. Lalu Nabi ajak pergi sembahyang di luar daripada masjid. Jadi kita sini ni boleh tak? Biasanya orang kita berlaku kematian, mari dalam masjid lah mudah. Letak di masjid ramai-ramai ni boleh muat luah masjid kita. Ekong ada kipas, ada selesa sikit, mari di masjid. Adakah dia bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menyebut Nabi SAW juga pernah menyembahyangkan satu jenazah di dalam masjid. Walaupun riwayat itu riwayat yang lemah, tetapi dia ada sandaran sokongan daripada riwayat yang banyak. Lalu riwayat itu boleh diterima dalam penghujahan. Jadi apa yang kita buat ni, ajak orang sembahyang di masjid. Nak buat di rumah kan tak muat. Lalu ambil mayat tu pergi di masjid supaya ramai orang boleh pergi sembahyang. Lalu itu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Mengikut pandangan mazhab Hanafi. Tadi kita sebut Syafi'i, Maliki, Hambali. Mazhab yang paling lama sekali mazhab Hanafi, mazhab Nu'man bin Sabit. Mengikut pandangan mazhab Hanafi juga disyariatkan sembahyang gaib ini, sembahyang jenazah gaib. Dan afdal dilakukan kalau mayat itu mayat yang ahli ilmi disebut, orang yang disegani dalam masyarakat. Maksudnya orang yang ada nama dalam masyarakat. Maka dia lebih afdal untuk disembahyangkan. Kita duduk di Kemamah ni tiba-tiba dengar kematian. Di mana? Kuala Lumpur ke mana dengar kematian. Orang yang mati itu adalah orang yang ada title, ada nama, ada manfaat kepada masyarakat. Orang yang banyak berjasa. Maka afdal kita sembahyang jenazah gaib untuk dia. Mengikut pandangan mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i dia umum. Boleh berlaku. Tak kira siapa boleh. Tapi yang afdal dalam mazhab Hanafi mengatakan kalau orang tu ada manfaat untuk masyarakat, orang alim, orang banyak jasa, maka lebih afdal untuk kita buat sembahyang jenazah gaib baginya. Baik. Ma yu'khazu minal hadis, apa yang kita boleh ambil daripada dua hadis yang kita cerita tadi berkait dengan pensyariatan sembahyang jenazah gaib bagi jenazah yang mati di luar daripada kawasan kita. Kalau mati dalam kawasan kita tak bolehlah nak buat gaib sebab kita boleh pergi.
di luar kawasan kita, jauh lebih daripada 2 marhalah, lalu boleh kita buat sembahyang untuk mayat yang tidak ada. Ghaib tu masuk tak ada. Sembahyang mayat orang tak ada depan. Di tempat lain, lalu kita boleh. Syaratnya mesti setelah mayat itu dimandikan. Ni kan mudah, telefon dulu tanya, mandi tak lagi? Tak mandi lagi tak boleh. Mandi dulu baru boleh. Dengan berita kematian pagi ni. Belum tentu orang mandi lagi pagi ni baru mati. Tubik daripada hospital tak lagi. Proses dia lambat juga. Jadi kita tak boleh nak buat selalu, tak boleh, kena pastikan jenazah itu telah pun dimandikan. Baik. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang kita boleh ambil daripada hadis? Yang pertama, masyru'iyyati salati 'alal mayyit, disyariatkan sembahyang ke atas mayat. Bapa disyariatkan sembahyang ke atas mayat ini tak kira sama ada hadir ataupun gaib, li'annaha syafa'atun wa du'aun min ikhwanihi al-muslimin. Kerana sembahyang mayat itu syafaat dan juga doa daripada saudara-saudaranya yang muslim, yang sembahyang, saudara-saudaranya yang musallin, yang sembahyang. Jadi ada manfaat bagi mayat. Doa untuk si mati ini ada manfaat untuk si mati. Sebab itulah Nabi tuntut untuk kita berdoa kepada si mati. Sudah tanam mayat, Nabi pun kata ke sahabat-sahabat, ud'ulahu sabat, doakan baginya tetap. Fa innahu yus'al, kerana dia sekarang ni sedang ditanya dalam kubur. Nabi suruh tolong doa. Semayang tadi doa dah. Lepas tanam tu Nabi tu suruh pula doa. Sebab doa itu boleh memberi manfaat kepada orang yang kita doakan kepadanya. Orang mati dah pun ada manfaat. Sebab itulah kadang-kadang kita salah faham hadis daripada Nabi SAW sebut. Ada satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam putus belaka. Tinggal 3 je tak putus. Tinggal 3 tak putus. Apa dia? Sadaqatun, waladun soleh, lagi ilmu yuntafa'. 3 ni. 3 ni memang betul-betul putus lah. Bagi siapa? Bagi mayat. Mayat nak bangun buat ibadat tak boleh dah, putus dah. Tetapi hak orang lain kepada mayat tetap tidak putus. Banyak dalil-dalil hadis daripada Nabi SAW mengatakan manfaat daripada orang lain yang hidup untuk si mati banyak ada. Antaranya masalah puasa, Nabi kata man mata wa alaihi siyam fa sama anhu waliyuhu. Siapa-siapa yang mati tinggal puasa, tolong puasa ke dia. Waliyuhu, puasalah. Wali-wali dia, wari-wari dia, tolong puasa ke si mati. Jadi hadis yang kita kata 3 benda tadi terputus bagi si mayat, tidak terputus bagi orang hidup untuk beri kepada si mati. Jangan kita silap faham. Seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW, tanya tentang mak dia mati. Mak dia mati ada kebun, tinggal kebun. Lalu dia jumpa Nabi SAW, boleh tak aku nak sedekah kebun ni? Niat untuk mak yang telah pun mati. Nabi kata na'am, ya boleh. Dia pun katalah, kalau mak hamba ni hidup, boleh jadi dia nak sedekah. Tapi tak ada sedekah, dia mati dulu. Lalu boleh tak hamba nak sedekah untuk mak? Lalu Nabi kata boleh, tak ada masalah. Maksudnya ada manfaat perbuatan orang yang hidup kepada orang yang mati. Lalu di satu perkuburan ada dua tanah perkuburan, 2 orang yang dikuburkan di kawasan perkuburan tu. Nabi SAW berhenti. Lalu Nabi ambil pelepah tamar yang masih lagi hijau, lalu dipacokkan di 2 kubur itu. 2 kubur. Lalu sahabat-sahabat tanya apa? Nabi pun kata kedua-duanya sedang diazab, diseksa, dan dia diazab bukan dengan sebab dosa besar. Bukan buat dosa besar dah. Dengan diazab dengan dosa yang tidak istibrak ketika bol. Maksudnya ketika kencing dia tidak istibrak, dia tidak berabi. Istibrak ni terang. Dituntut untuk kita ketika kita buang air kecing lah. Kita kena berabi, berdaheng ke, buat lagu mana ke, biar tubik habis. Orang mati ni dia pakai cincang-cincang gitu, kecil-kecil, pakai bangun lalu. Maksudnya tidak sungguh-sungguh nak bersih daripada najis. Lalu dia diseksa dalam kubur. Nabi kata istibrak, maksudnya kita macam-macam cara lah boleh buat. Berdaheng-daheng ke, biasanya berdaheng lah, nak suruh tubik habis air kecil ni. Payuh-payuh jetik kepala tu tubik habis lah. Jadi istibrak tu kaedah untuk kita istibrak di dalam
ketika kita buang air kecil. Nabi kata orang ni diseksa dengan sebab itu saja, bukan dengan sebab dosa yang besar. Lalu Nabi pun pacok daun kayu yang masih lagi hijau. Tujuannya selama mana dia belum kering, dia akan bertasbih meringankan apa yang seksaan yang dikenakan kepada orang yang ditanam di dalam kubur. Jadi kita kena faham ada manfaat orang yang masih lagi hidup ini kepada orang yang telah mati. Sama ada kita nak bersedekah niat kepada si mati, nak buat bacaan-bacaan niat kepada si mati, boleh, tak jadi masalah. Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan satu hadis tentang bacaan Fatihah kepada si mati. Lah ni orang duk balah ni, boleh tak baca Fatihah? Boleh tak baca Fatihah? Ustaz-ustaz ramai kan cerita buat Fatihah. Orang mati ke kita pun Al-Fatihah. Biasa orang kita, boleh ke tak boleh? Di sana ada khilaf yang muktabar di kalangan ulama-ulama, ada yang kata tak boleh, tak siapa. Ada ulama yang kata boleh, antaranya riwayat Ahmad Ibn Hanbal tentang bacaan Fatihah. Antaranya disebut oleh Imam Syafi'i tentang bacaan Al-Quran seluruhnya. Boleh diniatkan kepada si mati pahalanya, boleh. Kalau ada pahala sampai, maka sampailah dengan niat. Pahala itu, bukan bacaan itu untuk si mati, tidak. Tapi pahala bacaan itu mudah-mudahan sampai kepada si mati. Sebab itulah ketika kita buat tahlil, kita akan sebut Allahumma ausil sawaba. Ya Allah, sampaikan pahala. Bukan sampai bacaan kita dah. Bacaan kita memang tak sampai dah. Kalau ada pahala, sampaikan pahala. Sedekah yang tuan rumah buat. Jamu makan ke apa, waktu muktamad ulama, sebab ada hadis sedekah itu memang ada manfaat untuk si mati. Baik. Okey, dalam hadis yang pertama juga ada perbahasan tentang na'a. Na'a ni khabar korang ada kematian. Orang kita ni bab gini sungguh ni. Bab nak khabar berita ni lajulah orang kita ni WhatsApp group apa semua ni. Tak mati ke khabar mati dah. Datuk Ismail kamu, Ustaz Al-Fadhil Arwah. Datuk Ismail kamu, 2 tahun sebelum dia mati tu, dia mati dah. Berita kematian dia tu sebelum tu lagi. Berbulan-bulan sebelum tu siapa dah berita dia ni dia mati. Ni puak kita ni lajulah nak cerita bab mati ni. Kalau boleh nak dulu pada orang. Nak beritahu mati. Boleh tak boleh? Nah ni khabar ada kematian. Dan Nabi khabar ke sahabat-sahabat dia apabila Najasyi mati. Maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya boleh. Cuma di sana ada hadis daripada Nabi SAW tentang larangan larangan khabar korang kalau ada mati ni. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang larangan iyyakum wan na'al fa inna an-na'yu amalul jahiliyah. Nabi kata jaga-jaga kamu dengan na'al, maksudnya dengan berita khabar korang ada kematian. Fa inna an-na'ya amalul jahiliyah, sesungguhnya na'ya itu adalah amalan-amalan jahiliyah. Zaman sebelum daripada zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok hadis ni seolah-olah macam belaga. Nabi larang, Nabi buat seolah-olah belaga. Lalu di sana ada perbahasan berkait dengan hadis larangan ini. Larangan na'al jahiliyah ini adalah larangan memberitahu berita kematian sambil mencerita, mendewa-dewakan orang yang mati. Itu na'al jahiliyah dia panggil. Berlaku kematian, lepas tu kita pun cerita habis tentang si mati tu, tuang hak mati tu. Sama ada kebaikan ataupun keburukan, maka dia adalah diteguh oleh syarak. Khabar mati sudahlah. Tidak boleh lebih daripada itu, sama ada pujian ataupun kejian. Ni habis cerita. Maka hukumnya na'yul jahiliyah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada madih, puji-pujian yang kita puji kepada si mati ni, atau sahihah betul, ataupun maksubah reka-reka kita reka sendiri juga tidak dibolehkan. Berlaku kematian cerita mbak mati je lah, cerita dia mati dah ajak semayang, bukan bercerita tentang perilaku perihal si mati itu ketika hidupnya. Baik, ma yukhadhu minal hadis yang kedua. Tadi yang pertama, masyru'iyyati salatu alal ghaib, disyariatkan sembahyang ghaib. Berdalilkan tadilah, disyariatkan sembahyang ghaib. Yang ketiga, as-salatu alal mayyit fi musalla 'aid idza kana al-jam'u katsir. Sunat kita sembahyang jenazah ini, sembahyang mayat ini pada musalla 'aid, tempat luah, tempat sembahyang yang luah.
supaya boleh dimuatkan jemaah yang ramai. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakuna salasata sufuf illa ghufira lahu. Tidak ada seorang daripada orang mukmin yang mati maka disembahyangkan ke atasnya, ke atas orang yang mati itu ummatun minal muslimin, satu golongan daripada orang-orang Islam. Banyak mana yablughuna an yakuna salasata sufuf. Ramanya sampai kepada 3 saf. 3 saf ni ramalah. Buat saf tu sampai 3 saf. Illa ghufira lahu, melainkan diampunkan baginya dosanya. Maksudnya sebab itulah orang-orang tua dulu, tok guru kita ajar kalau nak sembahyang mayat buat 3 saf. Kalau sikit pun buat 3 saf biar nampak ramah. Sebab ada hadis Nabi SAW kata kalau ramah tu lebih daripada 3 saf, ramahlah. Salah satu sufuf 3 saf. Kita buat 3 saf. Kalau mari nak sembahyang mayat buat saf pertama saja, daripada sini sampai sini boleh juga. Tak molek. Hak moleknya buat biar jadi 3 saf. Sebab ada hadis kata kalau 3 saf ni ghufira lahu, diampunkan baginya bagi mayat itu. Dengan sebab kita tulus sembahyangkan dia dengan jemaah yang ramai 3 saf. Baik. Dah orang ketua-tua ajar kepada kita tu molek dah lah. Jangan canggih. Ni banyak nak canggih pada nak ikut. Dan sebenarnya apa yang diajar oleh guru pondok kita, guru kita dulu memang bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Masalah orang moden ni dia tak boleh. Dia nak satu kaedah menyebut iza ikhtalafa tasyahara, apa dia sebut. Beri canggih orang ni cepat sahu. Memang dah lah nak cepat sahu, canggih orang tu, canggih orang ni sahu cepat sikit. Sebab ada satu kaedah menyebut iza ikhtalafa tasyahara. Beri begitu ni orang-orang muda. Saya ada terdengar satu video. Ada seorang ustaz tu dia kata masalah bang dapat baby bang telinga kanan bang telinga kiri kan. Bid'ah ni tak boleh buat ni. Sedangkan kita buat daripada zaman tok nenek kita dulu lagi buat. Kan, hamba beranak hari tu tok tolong bang. Kan tok tolong bang apa semua ni, tiba-tiba mari baru-baru ni kata tak boleh buat ni bid'ah. Berdoa sungguh. Dan disebut dalam kitab Al-Malil Bari Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratu Ain. Dalam hasiahnya I'anatul Talibin, Sayyidul Bakri sebut dalam kitab dia, selain daripada azan tujuannya untuk memanggil orang sembahyang, ada sunat-sunat yang lain dituntut untuk azan dan qomat ni. Bahkan disebut dalam kitab tu, boleh rujuk kitab I'anatul Talibin karangan Malil Bari dan juga Sayyidul Bakri matan ni Fathul Mu'in. Disebut tentang tuntutan sunat yang kita buat bagi azan selain daripada panggil orang semayang. Hak utama dia panggil orang semayang lah. Nabi musyawarah dengan sahabat-sahabat nak cari cara mana nak kumpul orang nak semayang ni. Lalu salah seorang daripada sahabat itu bermimpi, namanya Abdullah bin Zaidin. Abdullah bin Zaidin dia bermimpi, ada orang tengah dia tidur tu, ada orang keliling dia sambil mengajar kalimah-kalimah tentang kalimah bang ni lah. Lalu dia pun kabarkan Nabi SAW, Nabi kata innaha la ru'yal haq, sesungguhnya mimpimu tu mimpi yang betul. Lalu ajarlah kepada Bilal lafaz-lafaz azan. Dia pun ajar Bilal. Bilal pun naik bang. Setelah Bilal bang tu, Sayyidina Umar yang duduk di rumah terdengar azan, terdengar orang bang, kalimah-kalimah yang dia juga melihat dalam mimpi. Lalu dia pun berlari, disebut dalam hadis yajurru ridaahu, sambil menarik ridaknya, tak dah pakai kemah pun, lajunya nak pergi jumpa dengan Nabi, nak dengar ni kenapa ni orang sedang sebut ni. Lalu dia pun pergi jumpa dengan Nabi, dia kata lafaz-lafaz ini juga aku lihat dalam mimpiku. Maksudnya mimpi yang benar tentang azan. Dan disebut dalam kitab Fathul Mu'in, ada 12 orang, ada berbelas-belas orang sahabat melihat mimpi yang sama. Bid'ata asyara, maksudnya berbelas-belas sahabat. Berbelas-belas orang sahabat melihat mimpi yang sama tentang mimpi azan. Jadi disebut dalam kitab I'anatul Talibin, mengatakan bukan dituntut untuk waktu sembahyang saja, bukan, bahkan dituntut juga waktu-waktu yang lain. Sunat, antara benda yang disunat bang ini maulud memang dah dapat kelahiran, sunat bang.
telinga kanan, telinga kiri koma. Dan disunat juga indal musafir, ketika nak bermusafir. Sebab itulah orang tua kita nak turun pergi umrah, pergi haji, dia akan bang dulu kat tangga. Betul dah tu. Jangan duk marah lah, kita ni nak canggah belaka. Dia bang, turun tangga tu dia bang. Betul sunat. Sebab dituntut ketika musafir, kita nak berjalan jauh ni. Sunat azan. Lagi dituntut lagi. Indal harik, ketika berlaku kebakaran, sunat kita bang. Mudah-mudahan api tu padam. Sebab api itu syaitan. Dengan bang tu, syaitan lakbor lagi. Api padam. Sebab tu disebut sunat. Lagi, indah sar'a, ketika sawang, sar'a ni sawang. Ketika sawang sunat bang. Orang sawang apa semua bang telinga dia. Ketika ra'yal jin disebut, ketika melihat jin. Ni set-set buang jin ni kan biasa bang kan, nak pergi pagar rumah semua bang, bucunu, betul dah. Kita ni tak boleh belaka. Disebut dalam kitab yang Anatul Talibin boleh tengok. Syekh Al-Malil Bari, anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, habis hadis yang kedua berkait, hadis yang pertama dan kedua berkait dengan sembahyang ghaib. Kita nak pergi kepada hadis yang berikutnya sikit lagi. Hadis yang berkait dengan sembahyang di atas kubur. Boleh tak sembahyang atas kubur? Mayat tanah dah baru nak sembahyang. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina wa kabbara alaihi arba'an. Daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas kubur selepas ditanam. Mayat tanah dah baru Nabi sembahyang. Boleh. Fakabbara alaihi arba'an, dan Nabi takbir 4 kali. Jadi di sana ada hadis yang Nabi SAW buat sembahyang di atas kubur. Kita tak dah, siapa-siapa mayat tanah dah. Lalu boleh nak sembahyang atas kubur? Boleh. Tak jadi masalah, boleh nak sembahyang atas kubur. Cuma kena jagalah, takut bersambung dengan najis apa semua tu. Waktu kena jagalah, sebab antara syarat-syarat sembahyang mesti bebas daripada najis. Jadi kita nak sembahyang atas kubur. Menghadap ke mana? Menghadap ke mayat ke menghadap kiblat? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, jangan menghadap saluh, menghadap pula, menghadap ke arah kiblat lah. Sebab syarat sembahyang mesti menghadap kiblat. Jadi Nabi sembahyang jenazah atas kubur. Lalu di sana ada perbahasan tentang ulama, berapa lama tempoh kita boleh sembahyang setelah mayat itu ditanam. Lalu di sana ada pandangan-pandangan ulama tentang tempohnya. Nabi pernah sembahyang mayat yang ditanam sebulan. Sebulan tanah dah. Tanya-tanya sahabat, "Ku mana tak nampak lama ni? Hamba Allah ni mana tak mari lama?" Nabi tanya sahabat-sahabat. Sahabat kata mati dah. Mati dah. Lalu Nabi pun kata, "Tunjuk mana kuburnya." Tunjuk mana kubur. Lalu Nabi pun pergi. Setelah ditanam sebulan dah tanam. Nabi pun pergi sembahyang atas kubur. Lalu di sana ada hak lah. Tempoh dia yang kita boleh sembahyang. Tempoh yang kita boleh sembahyang mayat yang sudah pun ditanam. Kan musim-musim Covid ni kan kita nak balik kan PKP B lah, D lah, macam-macam banyak dah. PKP ni nak rentah negeri tak boleh. Alhamdulillah hari ni boleh. Sebelum daripada ni tak boleh. Dah mati dah. Anak-beranak kita mati kampung. Balik lewat ni betulan boleh balik, kita pun balik. Dah mati dah, tolong nak semayang. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengan syarat tidak boleh lebih daripada sebulan mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada di sana pandangan ulama, ada yang kata tidak boleh lebih daripada 3 hari. Mengambil hukum daripada hukum takziah. Orang mati kan kita ucap takziah. Takziah dia tak lebih pada 3 hari. Kita nak ucap takziah, kalau ada berlaku kematian, kita boleh pergi ucap takziah kepada ahli keluarga si mati. Cuma syaratnya jangan lebih pada 3 hari. Hari pertama mati boleh, hari kedua mati boleh, hari ketiga boleh, hari keempat kalau pergi haram hukum dia. Kalau pergi ucap takziah juga haram hukum dia. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita mengembalikan kisah sedih kepada orang yang masih lagi hidup. Kawan ni baru nak lupa, 3 hari dah berlalu. Kita pun mari pula. Hukumnya haram. Sebab itulah ada ulama kata tak boleh lebih daripada 3 hari. Tempoh untuk kita sembahyang di atas mayat yang telah pun dikebumikan, ditanam. Jadi kalau kita balik selepas daripada ni ada kematian yang kita tak dang, dengan sebab kita tertahan daripada nak pergi, maka boleh kita tolong sembahyang di atas kubur. Cuma kalau kubur itu kubur lama wajib buka kasut, Sebab kasut kita bersambung dengan tanah. Tanah itu tanah
bernajis. Kubur yang digali semula, kubur lama ni kita gali semula untuk tanam mayat baru. Jadi tanah yang di bawah tu dia angkat naik ke atas. Jadi kawasan perkuburan itu dikira kawasan perkuburan yang bernajis. Zon yang najisnya kuat. Lalu kita tak boleh nak semayang. Lepas tu nak buat lagu mana? Pecak kasut, pecak selipar, pijak atas kasut. Pijak atas kasut. Maksudnya kalau pakai kasut tu sambung, kalau pijak atas sudah dikira tidak bersambung. So kita semayang di atas kubur walaupun digali semula. Dengan syarat kita bebas daripada najis. Dan semayang mayat ini wajib ada air semayang. Semayang mayat ini wajib ada air semayang. Ada pandangan yang mengatakan tak payah ambil semayang. So boleh. Keempat-empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi kata wajib ada air semayang. Sebab semayang mayat sama dengan semayang-semayang yang lain. Wajib kena ada semayang. Cuma di sana ada satu pandangan yang syaz. Syaz ni yang menyalahi pandangan-pandangan muktamad, pandangan yang pelik. Ada pandangan mengata tak perlu ambil air semayang. Sebab dia tidak ada rokok, tidak ada sujud. Air semayang bukan ditentukan kerana rokok dan sujud. Air sembahyang ditentukan kerana dia tu sembahyang. Dan setiap sembahyang mesti disempurnakan dengan syarat-syaratnya. Mesti bebas daripada hadas. Mesti duduk dalam keadaan berhadas. Tidak berhadas baru boleh sembahyang. Jadi kalau atas mayat-mayat sekalipun wajib kena ada air sembahyang. Tidak boleh pegang pandangan yang syaz, pandangan yang pelik daripada pandangan-pandangan yang muktamad. Hak dibenarkan. Kita buat contoh, hak dibenarkan tak ada air sembahyang ni gini. Kita siapa-siapa rumah si mati tu, kindawat orang baru nak sembahyang. Siapa-siapa rumah si mati tu, nak cari air apa semua payah. Tak ada air, tak ada apa. Nak menyusuh ketua rumah payah. Orang nak semayang dah ni. Kumpul ramai-ramai dah. Jadi takkan kita tak semayang. Kita pun masuk dalam sah, jangan semayang. Doa saja ke si mati. Tu. Doa saja kepada si mati. Jangan akak takbir semayang. Sebab kita tak ada air semayang. Duduk berdiri sajalah. Kawan sebelah pun kata, dok pandai semayang ni. Gitu lah. Maksudnya, semayang paling mudah sekali semayang. Orang belajar tak lebih daripada 3 minit pandai. Mudah saja semayang mayat. Tu tak pernah sabar lah kalau tak pandai semayang mayat kepada ahli keluarga yang kita yang mati. Sebab sembahyang yang paling mudah untuk kita pelajari. Jadi kita berhenti sampai hadis yang ketiga berkait dengan bab sembahyang ghaib dan juga sembahyang di atas kubur ini. Dan insya-Allah akan datang kita masuk kepada babu fil kafani. Bab berkait dengan kapan. Mengkapankan mayat. Wallahu alam. Ada soalan? Bunyi dah loceng. Wallahu a'lam wa quli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.